Saya tanya soalan simple je. Encik, apa hukum kita menyakiti hati manusia lain? Salah lah, dosa lah. Kita tak boleh menyakiti hati orang. Jadi, bagaimana dengan menyakiti hati isteri? Encik rasa berdosa ke tak? Ya, berdosa tuan-puan sekalian. Kalau nak sebut pengalaman saya ada kes poligami tuan-puan sekalian. Kes poligami, Masya Allah. Ada banyak kes suami kahwin senyap-senyap. Tetapi akhirnya boleh dipulihkan dengan usaha keras suami tersebut. Misi usaha keras suami. Ada suami kata, Ustazah, dah takdir Allah, benda dah jadi, dah jodoh saya. Isteri kenalah redha. Saya kata, Encik jangan mempermainkan perkataan redha. Sekarang isteri encik sedang marah, sedang derita, sedang sedih. Encik redha tak? Kalau betul encik redha, encik akan akui dan mohon maaf. Encik akan berjanji dan encik akan berikan yang terbaik untuk isteri pertama. Isteri kedua pun Ustazah menderita juga. Ustazah, saya tengok isteri saya yang kedua pun menderita juga. Semua orang kutuk dia, semua orang hina dia. Semua orang kata dia yang merampah dan sebagainya. Saya kata itulah ujian bagi isteri kedua. Dan isteri pertama ada ujiannya. Dan bagaimana encik sebagai seorang lelaki yang berani mengambil risiko seperti ini. Kenapa encik senyum macam senyum pelik je encik? Tak ada apa. Encik rasa macam saya bagi amaran InsyaAllah. Nanti nak dengar pada encik. Ini pengalaman saya handle masalah rumah tangga yang poligami, yang mana suami datang buat pengakuan isteri nak minta cerai, ataupun isteri datang nak minta cerai sebab tahu-tahu suami nikah secara mengejut dan sebagainya. Saya kata encik dah memulakan sesuatu tanpa ihsan belah kasihan pada isteri. Lepas tu suami ni jawab, bukan hak saya ke? Saya mampu kot Ustazah. Saya memang ada duit, saya memang cukup, saya pergi belanja dekat isteri cukup. Kalau dari segi belanja saya tak ada masalah, ini kan hak saya. Saya kata betul. Apakah hak isteri selain daripada belanja semua tu? Bukankah isteri juga berhak untuk dapat belas kasihan? Berhak dapat kasih sayang? Saya tanya soalan simple je. Encik, apa hukum kita menyakiti hati manusia lain? Salah lah, dosa lah. Kita tak boleh menyakiti hati orang. Jadi, bagaimana dengan menyakiti hati isteri? Encik rasa berdosa ke tak? Ya, berdosa tuan-puan sekalian. Sebab itu ada kes kan? Masya Allah, ada seorang wanita ni datang jumpa saya. Ini kisah benar yang masa saya jadi pendidikan rumah tangga. Suami isteri ni datang, dia kata, Ustazah, saya nak memberikan kebenaran untuk suami saya poligami. Macam tu. Lepas tu, isteri ni pun cerita. Saya tengok tenang je wanita ni. Dia kata, Ustazah, sebenarnya suami saya ni nak poligami daripada perkahwinan, daripada masa, ini cerita lebih kurang, saya bukan ingat secara penuh ya. Dia kata, Ustazah, sebenarnya daripada mungkin ya, cuma saya tak ingat secara jelas, masa 5 tahun perkahwinan suami saya dah minta, suami saya siap bawa minta saya kenal dengan wanita yang dia berhajat nak nikah tu. Tapi masa tu saya tak sanggup terima, saya tak mampu. Dan Alhamdulillah suami saya terima keputusan saya. Suami saya hormati keputusan saya. Dan suami saya diam, tak apa. Setelah berapa tahun, 3 tahun 4 tahun lepas tu, suami saya nyatakan lagi hajat dia nak poligami dengan wanita yang lain. Dan masa tu pun saya tak boleh terima juga. Saya tak boleh terima. Dan lepas tu suami saya tak sebut lagi dah, suami tak cerita apa dah. Suami saya cakap dia nak poligami, tapi dalam keadaan saya redha, saya boleh terima. Dia tak nak, saya dalam keadaan tertekan. Dan untuk kali ni, kali ketiga, dia minta setelah 10 tahun macam tu lah. Dan akhirnya wanita yang dia bawa ni saya boleh terima. Seorang ibu tunggal, seorang sekian-sekian, dan dia buat dengan cara yang baik dan sebagainya. Dan insya-Allah saya boleh terima untuk kali ni. Maksudnya saya pun tengok pada suami sebelah dia. Saya kata, sabar ya encik menunggu. Dia kata, Ustazah, isteri ni amanah Allah untuk saya. Saya ambil isteri saya daripada ibu ayah dia. Ibu ayah dia besarkan dia, didik dia, beri dia kasih sayang. Saya tak mahu dia sakit di tangan saya. Saya tak mahu melukakan hati dia. Saya tak mahu paksa dia dengan apa yang dia tidak suka. Dan saya yakin Allah bantu saya untuk saya sabar dalam perkara ini. Dan saya yakin Allah bantu isteri saya untuk menghadapi ujian dan cabaran yang akan dilalui selepas berpoligami.
Maksudnya tuan-puan sekalian, di luar sana ada banyak juga pasangan yang melalui proses poligami dengan baik. Jadi tolonglah kepada siapa yang nak berpoligami. Ia bukan satu perkara yang semudahnya untuk dipaksa seorang wanita isteri pertama yang dah berkorban, yang telah bersama-sama kan dia awal lagi memasang impian, pelbagai impian. Kan? Bila perkahwinan, suka sama suka, bercinta, impian tu mesti ada. Dan kerana isteri itu sayang dan cemburu, sebab itulah dia berikan refleksi yang sekian-sekian dan sebagainya. Jadi Masya Allah, sebab itulah ada permohonan, ada perbincangan. Cubalah elakkan. Bukan cuba, elakkan. Masya Allah, itu bukan satu perkara yang dipuji. Bukan satu perkara yang dipandang baik oleh syarak. Apabila seorang lelaki berkahwin kali kedua, kali ketiga, kali keempat tanpa pengetahuan isteri yang sama-sama susah, sama-sama berkongsi kebahagiaan sebelum itu. Kalau bahagia gembira boleh kongsi, kalau anak boleh kongsi, kenapa perkara tersebut kan tidak dibuat dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan situasi yang baik. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Apapun, kita doakanlah kebaikan untuk semua pihak. Kita doakanlah semoga ada penyelesaian yang terbaik. Kerana apa? Kerana di sana adanya cahaya hati dan cahaya mata, iaitu anak-anak. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan siapa pun yang mengalami situasi seperti ini, lelaki ni sanggup menghadapi cabaran, sanggup menghadapi dugaan dan ujian dan berani menghadapinya dengan matang, dengan bijak, insya Allah. Sebab itulah akhirnya kita pergi kepada apa? Sebuah rumah tangga itu perlunya ada agama. Perlunya ada agama. Kekuatan hubungan dengan Allah, permohonan dengan Allah. Akhirnya kita tolak tepi ego, tolak tepi kemarahan. Kerana fikirkan tentang agama yang perlu ditegakkan dalam sebuah rumah tangga. Dan rumah tangga itu dibina untuk dapat redha Allah, untuk dapat syurga Allah. Dan ia sangatlah pahit. Masya Allah.